من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد. Yang dihormati seluruh para pegawai, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat sama-sama berada di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengira segala amalan yang kita lakukan. Bermula daripada rumah kita keluar tadi, kita berwudu, ya, kita pakai pakaian kita melangkah ke masjid. Kita masuk masjid, kita baca doa. Selepas kita baca doa, kita niat iktikaf. Selepas kita niat iktikaf, kita salat. Kemudian kita salat fardu maghrib. Kemudian kita zikir, kita wirid, kita berdoa dan kita salat sunat ba'diyah. Kemudian kita ikuti pula majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amalan ini ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tuan-tuan, kita buat ni kita tak sedar pun. Perbuatan-perbuatan yang kita buat ini kita tak sedar. Benda itu sebab sudah menjadi kebiasaan harian kita, rutin harian kita. Datang masjid, ambil wuduk, tutup aurat, datang berjalan kaki, naik kereta, naik motor dan sebagainya. Benda ni rutin kita buat. Tetapi sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat, setiap amalan yang kita buat semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan yang walaupun sebesar zarrah, kecil tuan-tuan, sebesar atom, sebesar zarrah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Allah Ta'ala, orang tersebut tetap akan dapat melihatnya. Ya, yang walaupun kita pergi dekat tabung, masuk dalam tabung 10 sen. 10 sen ni tuan-tuan, kalau rasa orang tuan-tuan ni, mungkin 10 sen tu kadang-kadang simpan pun tak tahu di mana. Masuk buh dalam tabung. Walaupun 10 sen tuan-tuan, kita nampak mungkin tidak menjejaskan harta benda yang ada pada kita. Kita bubuh dalam tabung, tetap ada nilai di sisi Allah, yang walaupun benda itu kecil. Begitu juga dengan kejahatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga dengan kejahatan yang kita buat. Kejahatan yang walaupun sekecil mana pun, kita akan dapat melihat perbuatan tersebut. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita perbanyakkan amalan kita dan kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa yang kita lakukan dan tidak lagi tercatat di dalam buku amalan kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung perbahasan kita dalam kita membahaskan kitab Minhajut Talibin. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada di dalam perkara yang membahaskan berkaitan dengan rukun sembahyang, iaitu rukun sujud. Rukun sujud.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullahu ta'ala, untuk kita recap balik, kita ingat balik apa yang kita nak bincang pada malam ni, dia ada kesinambungan daripada perbahasan yang lalu. Kata musannif rahimahullah, wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil azhar. Di dalam satu pandangan mengatakan bahawa tidak wajib, ni di dalam sujud, tidak wajib meletakkan kedua belah tangannya dan juga kedua belah lututnya, wa qadamaihi, dan kedua belah kakinya, fil azhar, di dalam pandangan al-Imam Asy-Syafi'i. Yang tepatnya katanya begitu. Tetapi kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qultu al-azhar wujubuh, yang zahirnya ialah meletakkan semua anggota tadi adalah wajib. Wallahu a'lam. Itu kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maknanya dia mentarjihkan pandangan yang mengatakan letak tangan, letak lutut, letak kaki, ini semua merupakan perkara yang wajib kita letak ketika mana kita sembahyang. Dan benda ni telah kita bahas dan telah kita huraikan di dalam pertemuan yang lalu, berkaitan dengan yang pakai sarung tangan, kan kita dah bincang dalam pertemuan yang lalu. Begitu juga orang yang sujud di atas perkara yang bergerak dengan tubuh badan dia. Dia pakai serban, dia pakai selendang, dia tutup tu, kan tutup. Waktu sujud selendang itu berada di tempat sujud dia. Ya, pakailah lengan baju besar sangat, contoh sujud lengan baju, duduk tempat sujud. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya dia sujud di atas pakaian tersebut, maka tidak sah sujud dia. Begitu juga orang perempuan. Orang perempuan dah biasa, orang lelaki ni jarang. Orang perempuan kan kain telekung dia tu besar, labuh. Jadi bila sujud, dia terangkat dan letak kain yang bergerak dengan dia tadi ke tempat sujud. Yang ni kena perhatikan. Telekung tu jangan letak tempat sujud sehingga dia jadi sujud di atas telekung dia. Telekung tu bergerak dengan tubuh badan kita. Bila bergerak dengan tubuh badan kita, kain tu bergerak, maknanya kita sujud di atas dia, menyebabkan sujud kita jadi tidak sah. Ya, sujud kita jadi tidak sah. Yang ni kena perhatikan. Jangan sewenang-wenangnya kita pergi sujud di atas kain telekung tadi. Benda ni simple tuan-tuan, tapi menyebabkan sujud tidak sah. Bila sujud tidak sah, bermakna salah satu daripada rukun sembahyang kita buat tidak betul. Maka bila tidak betul, rukun yang kata rukun ini tuan-tuan, dia tidak boleh terlepas, tidak boleh terpisah daripada keseluruhan. Ya, keseluruhan tak boleh terpisah. Dalam sembahyang ada 13, maka 13 itu mesti kita buat dengan sempurna, ikut syarat dia, ikut rukun dia. Sah dia macam mana, maka itulah yang kita kena buat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni dia nak bawa sambungan. Oleh kerana kita sebut tadi berkaitan dengan di antara yang wajib kena letak ialah dahi. Ya, dahi kita ni wajib letak. Dahi kita wajib letak, tangan kita wajib letak, lutut kita wajib letak, kaki kita pun wajib letak. Maka tuan-tuan dia datangkan satu masalah. Ni dipanggil iftiradi. Masalah-masalah yang iftiradiyah. Fiqh ni dia suka iftirad. Dia suka menjangkakan sesuatu benda yang tak berlaku lagi, tapi dia jangka-jangka. Kalau berlaku demikian, apakah kesan dia? Apakah hukum dia? Bagaimanakah kita nak buat? Baik, kata musannif rahimahullah, lau khuliqa lahu ra'san wa arba'u aid wa arba'u arjul, hal yajibu alaihi wad'u ba'd kullin min al-jabhatain?
wa ma ba'dahuma mutlaqan aw yufsal baina an yakuna al-ba'du zaidan aw la. Ini penerangan dia kata iaitu fara', pecahan. Sekiranya seseorang itu lau khuliqa lahu ra'san, seseorang itu ada dua kepala, wa arba'u aid, dan ada 4 tangan, wa arba'u arjul, dan ada 4 kaki. Hal yajibu alaihi wad'u ba'di kullin minal jabhatain, adakah dia wajib untuk letakkan keseluruhan dahi dia tadi? Maknanya dahi ni pun kena sujud, dahi ni pun kena sujud, dan tangan-tangan yang 4 tadi, kaki yang 4 tadi, semua kena letak ketika mana dia sujud ataupun macam mana. Yang ni yang disebutkan. Ataupun hendaklah dipastikan, kata musannif rahimahullah, mana satukah yang betul, mana satukah yang tambahan. Maknanya mana satukah yang berfungsi ataupun mana satukah yang tidak berfungsi. Macam mana ni? Contohnya dia ada tangan lebih, kepala 1, tangan 4. Kena letak semua kau tangan tadi? Kan? Kena letak semua kau? Kalau ada dia ada kaki 4, kepala 1, tangan 4, kaki 4. Macam mana ni kalau dalam keadaan sujud? Dia nak letak semua sekali ke cukup dengan 1 ataupun cukup dengan macam mana? Ataupun kita kena pastikan dulu mana satukah yang tambahan ataupun mana satukah yang betul ataupun bagaimana? Maka kata Khatib Asy-Syarbini, dia kata lam ara man ta'arrada lidzalika, aku melihat tidak ada orang yang bincang benda ni pun. Tak jumpa lagi perbincangan yang macam ni. Akan tetapi guruku Syekh Ramli kata annahu in arafa az-zaid fala i'tibara bihi wa illa iktafa fil khuruj an ahdatil wujud bi sab'ati a'dha'i minha ay ihdal jabhatain wa yadain wa rukbatain. Baik, guruku dia kata sekiranya diketahui manakah yang tambahan, maka tidak ada benda, tidak perlu diperbincangkan, diperpanjangkan. Iaitu sekiranya diketahui semuanya itu adalah asli, semua tu memang anggota dia, 4 tu berfungsi, bukan tambahan, berfungsi. 4 tangan tu bergerak, kiri kanan depan belakang boleh bergerak, boleh genggam dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memadailah untuk dia itu sujud dengan salah satu. Kalau 2 kepala, salah satu daripada 2 kepala tadi. Kepala tu dahi tadi, kepala dahi lah kan. Dan begitu juga dengan 2 tangan. Kalau 4 tadi, okey, ambil 2 yang mana nak guna. Okey, semayang zuhur ambil yang ni, semayang asar ambil pun tak apa, tak ada masalah. Begitu juga dengan kaki. Baik, sekiranya dia tidak tahu mana satukah yang tambahan, ni masalah-masalah yang rumit tuan-tuan, masalah yang iftiradi, ni benda yang luar daripada jangkaan minda kita. Ya, nanti dia datang pun satu masalah yang pelik-pelik. Masalah yang pelik-pelik yang mungkin payah nak berlaku. Dan kalau berlaku pun kita lupa. Kalau berlaku pun biasanya kita lupa tuan-tuan. Kena rujuk balik, kena tengok balik dalam kitab-kitab kata apa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya dia tidak tahu mana satukah yang asli, mana satukah yang tambahan, syubhah, mana satu yang asli, kejap yang ni fungsi, kejap yang ni fungsi, kejap yang ni tak tahu ni satu ni, contoh. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, memadailah dia meletakkan sebahagian kecil daripada anggota-anggota tadi. Maknanya kena letak semua juga, tapi letak sebahagian kecil saja, tak perlu letak semua. Ini di antara benda yang disebutkan oleh musannif rahimahullah Al-Khatib Asy-Syarbini dalam mensyarahkan kitab Minhajut Talibin.
Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung kata musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahawa wa yajibu an yatma'inna wa yanala masjidahu thiqalu ra'sihi wa an la yahwiya li ghairihi. Dan wajib untuk seseorang itu ketika mana dia sembahyang nak sujud tadi, hendaklah dia sujud dan dia itma'anna. Maknanya itma'inna, dia bertamakninah. Seperti mana dalam masalah-masalah yang lain kita dah bincang berkaitan dengan i'tidal, kita dah bincang berkaitan dengan rukuk. Semua ini memerlukan kepada tamakninah. Maknanya dalam mazhab Syafi'i dia ada tamakninah, ditekankan tamakninah ni. Bahkan disebutkan sesetengah kitab fiqh dia selit setiap rukun itu dengan tamakninah. Sujud tamakninah, rukuk tamakninah, kemudian i'tidal tamakninah, sujud tamakninah, duduk antara sujud tamakninah, sujud sekali tamakninah. Dia selang-seli. Setiap daripada rukun-rukun perpindahan tadi dia selit satu rukun yang dipanggil tamakninah. Maknanya benda ini cukup ditekankan kerana ada hadis Nabi SAW yang menekankan tentang perkara tersebut. Jadi kita kena buatlah, perhati dalam kita semayang ni. Selalu saya ulang dan selalu saya sebut, kita alhamdulillah kalau sembahyang ni secara berjemaah kita semayang okey, tamakninahnya dengan tertibnya tuan-tuan, tersusunnya, teraturnya. Tetapi kalau kita semayang sunat kita buat lebih kurang. Yang ni tak mau tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dari sudut semayang dia tertib, cantik, lawa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita cukup jaga dengan tamakninah. Kalau kita tengok orang yang bermazhab Hanafi, kalau dia semayang dia tidak ada tamakninah di dalam semayang, sebab bukannya menjadi rukun di dalam mazhab mereka. Oleh kerana itu kalau mereka sujud tuan-tuan, sujud kadang-kadang baru letak kepala dah angkat, baru letak kepala baru dah angkat dah. Duduk antara dua sujud tak dan tegak elok lagi, sujud pula. Kalau kita ni siap dengan doa Rabbighfirli kan, sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, cukup kita ni dengan tamakninah. Ini kelebihan kita dan inilah yang terbaik di dalam kita melakukan ibadah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata musannif rahimahullahu taala wa yanalu masjidahu wa yanala masjidahu thiqalu ra'sih li khabari sabiq wa idza sajadta famakkin jabhatak wa ma'na thiqal an yatahamal bihaythu law furida tahtahu qatnun aw hashishun la takbas wa dhahara atharuhu wa dhahara atharuhu fi yadihi law furida tahta dhalik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atasnya itu untuk dan mestilah dia itu meletakkan dahinya ke tempat sujudnya itu dengan cara dia tekan sungguh-sungguh. Bukan letak main-main, letak lebih kurang dah. Sebab kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fa idza sajadta famakkin jabhatak, apabila kamu sujud maka hendaklah kamu betul-betul tekan dahi kamu. Maknanya kita sujud kita tekan dahi kita, bukan pergi gosok. Setengah orang dia nak dahi dia jadi hitam, dia pergi tekan dan dia gosok tuan-tuan. Yang tu yang jadi hitam, bukan hitam biasa, hitam sampai nampak macam naik berkudih dekat dia punya dahi. Bukan itu tuan-tuan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bukan kata hitam itu kata ulama. Setengah ulama dia bantah perbuatan untuk yang kata hitam tu sampai kepada peringkat boleh jadi riak. Jangan. Sebab tu yang kata atharus sujud itu ialah kesan yang bukan kita nampak. Sama juga seperti mana kata Nabi SAW berkaitan dengan wangian mulut orang berpuasa. Bukan kita kata wangi itu seperti kasturi, lebih wangi dari la khalufu famis saim
atyabu indallah min rihil misk, kata Nabi SAW, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bauan kasturi. Bukan kata kalau macam tu wangi ke mulut orang berpuasa, kita pun pergi orang buat macam tu, boleh tak tu? Jangan. Itu di sisi manusia memang tak boleh kata wangi. Itu di sisi Allah. Samalah juga dengan kesan sujud. Min atharis sujud tersebut ialah kesan bila mana kita sujud, Allah Subhanahu wa taala nampak kesan tersebut. Samalah juga dengan wuduk kita. Kita nampak tak kesan wuduk, tuan-tuan? Tak nampak, tapi akhirat nanti akan nampak. Siapa yang nampak? Allah Subhanahu wa taala yang nampak dan nilai perbuatan tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kata musannif rahimahullah, berdasarkan daripada perintah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila kamu sujud maka hendaklah kamu tekan dahi kamu. Maka diberi gambaran, disyarahkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau mengatakan bahawa kalaulah sekiranya kita sujud tersebut di atas qatan, di atas kapas. Kita ini tak ada lah sujud atas kapas, kita sujud atas kapet. Zaman dia ni tak ada kapet lagi, tuan-tuan. Ataupun di atas rumput, atas tanah, atas rumput. Maka dengan sebab kita tekan dahi tadi akan memberi kesan kepada tempat sujud kita tadi. Kita biasa sujud atas kapet ataupun atas jadah, ada tak kesan? Ada kesan. Maknanya kita tekan lah tu. Itu kata Al-Khatib Asy-Syarbini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqtafal imam bi irkha'i ra'sih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tak payah tekan, cukup dengan dia meletakkan, dia menundukkan, dia merendahkan kepala dia, cukuplah. Kan letak kepala tak payah tekan, letak macam biasa cukup. Kan itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qal bal huwa aqrab ila hay'ati at-tawadhu' min takallufi at-tahamul. Bahkan dengan cara kita meletak yang demikian, tak tekan, bukan kata melampau-lampau di dalam meletakkan kepala ketika mana sujud itu, lebih condong kepada bentuk tawadhu' kita sembahyang. Kalau kita sujud tekan, tuan-tuan, seolah-olah dia tahamul, berlebih-lebihan sangat dalam kita meletakkan, takalluf sangat dalam keadaan kita meletakkan kepala tadi, risau dan bimbang keluar daripada tujuan untuk kita takhadhu' dan juga tawadhu' di dalam kita melakukan sujud sembahyang kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Az-Zarkashi ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة. Dan tidak ditekankan, maknanya tidak diambil kira berkaitan dengan menekan anggota-anggota yang lain, tangan, lutut, kaki, tak perlu tekan ketika mana kita melakukan sujud seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. وقال الزركشي أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل. Ini diulang dia sama. Imam Az-Zarkashi mengatakan bahawa adapun selain daripada dahi, daripada anggota-anggota sujud yang lain, sekiranya kita wajibkan untuk meletakkannya. Sebab apa benda ni, tuan-tuan, dia sebut macam ni? Sebab ada pandangan kata tak wajib letak. Tetapi kalau dia kata, kalau kita mengatakan bahawa meletakkan tadi adalah wajib, fala yushtaratu fiha at-tahamul, maka tidak disyaratkan di dalam meletakkan anggota-anggota sujud selain daripada dahi tadi dengan cara kita tekan dia. Dalam bab dahi, okey, khilaf. Ada pandangan mengatakan bahawa wajib untuk kita tekan. Ada pandangan Al-Imam An-Nawawi kata tak payah tekan pun, cukup hanya dengan kita meletakkan dahi tersebut sahaja.
Maknanya di sini berlaku khilaf. Adapun anggota lain, kalaulah kita mengatakan bahawa kita bersetuju mengatakan bahawa anggota lain itu adalah wajib untuk kita letak, maka di sini tuan-tuan sepakat ulama Syafi'i mengatakan bahawa tidak wajib untuk kita tekan anggota tersebut. Tak wajib untuk kita tekan anggota tersebut. وحكي عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها. Dan dihikayatkan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahawa al-a'immah, ulama ataupun pimpinan imam-imam mazhab mengatakan bahawa tidak wajib untuk meletakkan hujung jari-jari itu atas bumi dengan cara tidak perlu kita tekan melampau. Wa qala al-musannif fi tahqiqi wa yundabu an yad'a kaffayhi hadwa mankibaihi. Yang ni cara kaifiat untuk kita meletakkan tangan. Tangan ni nak letak di mana? Ketika mana kita sujud. Sebab tangan ni berlaku macam-macam tuan-tuan. Hak kembang pun ada, hak tak kembang, hak kuncup pun ada, hak letak lebih. Macam mana cara kita nak letak tangan ketika mana kita sujud? Yang ni perhatikan cara yang macam mana. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yundabu an yad'a kaffayhi hadwa mankibaihi, dan hendaklah dia meletakkan tangannya, kafai, dua tapak tangannya itu berbetulan dengan dua bahunya. Berbetulan dengan dua bahunya. Berbetulan dengan bahu. Ada mengatakan bahawa letak seperti mana kita angkat takbir. Tuan-tuan, kita angkat takbir macam mana? Kan takbir ni banyak pandangan. Ada yang mengatakan hujung jari, kita dah bahas dah waktu takbir tu, sama dengan atas telinga. Ada yang kata bawah, ada yang kata sama dengan bahu. Ini pandangan ulama. Jadi caranya nak letak macam mana? Di antara ni lah. Seperti mana kita bertakbir, maka begitulah kita letak. Maka jangan macam mana? Jangan lebih daripada telinga, jangan rendah daripada bahu. Maknanya sekitar bahu dan telinga kita. Ini cara yang terbaik untuk kita meletakkan tangan kita. Yang ni sunat, bukan kata wajib. Sunat kita letakkan tangan itu berbetulan. Tapi kalau letak bawah boleh tak? Selesai ataupun terlepas daripada tuntutan untuk meletakkan tangan. Yang dilarang ialah tak letak langsung. Sujud dia letak tangan dia di belakang. Di belakang. Boleh tak? Tak boleh ya tu. Sebab apa? Sebab meletakkan anggota sujud itu adalah wajib. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka kena letak. Nak letak macam mana? Caranya ialah letak berbetulan dengan bahu kita. Itu cara yang terbaik dan inilah yang disunatkan. Dan hendaklah dia mengisyaratkan jari-jari dia yang dihimpunkan madmumatan, wa yunshir asabi'ahuma, dan hendaklah dia merapatkan, dan hendaklah dia tangan dia ni dia meletakkan menghadap kiblat, dan dia bertekan di atas dua tangan tadi. Jangan tekan atas kepala, tekan dengan tangan, i'timad, berpegang dengan tangan tadi, bertongkat dengan tangan tadi, supaya menanggung bebanan tubuh badan dia ni. Tangan dia dirapatkan, bukan kembang. Jangan kembang macam ni letak tangan. Sujud kembang macam ni, tak mau macam ni. Sujud tangan dirapatkan. Ini cara kita meletakkan tangan ketika mana sujud dan hala ke kiblat. Bukan macam tu. Ada orang dia sujud dia letak tangan macam tu. Dia letak tangan macam tu. Sebab apa nak bagi kembang ni? Kan kawan sebelah nak sujud pun payah. Sebab apa? Sebab kembang dia. Tak macam tu. Angkat sikit je. Nanti kita sebut macam mana dia punya lambung ni macam mana letak. Letak tangan menghadap kiblat. Itu cara dia. Dihimpunkan jari-jari dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa alla yahwiya li ghairihi falau saqata li wajhihi wajaba al-'audu ila al-i'tidal. Dan tidak
dia condong, dia turun kerana tujuan yang lain. Seperti mana dalam keadaan rukuk, hari itu kita dah bincang. Rukuk pun sama, tak boleh kita turun rukuk dengan tujuan yang lain. Sama juga dengan sujud. Contohnya macam mana? Turun sujud tapi separuh tadi. Turun sebab apa? Sebab gatal betis. Kan? Dia iktidal, nyamuk gigit kaki dia, dia geram kat nyamuk, dia turun tuan-tuan. Separuh tu dia turun dalam keadaan dia ni nak garu. Tak boleh tuan-tuan. Maknanya dalam keadaan dia turun tadi, dia turun, dia letak kepala, dia bergaru kaki. Sedangkan dia bukan niat kata nak sujud, dia niat nak turun sebab nak garu kaki. Nak garu berdiri tak sampai, dia pun turun sujud, dia pun garu kaki. Jadi ini jaga-jaga, jangan kita turun dengan sebab ada niat yang lain di dalam kita nak melaksanakan. Sebab tu dikatakan dikekali perbuatan tersebut, dikekali niat di dalam kita melakukan perbuatan. Dalam ibadah-ibadah yang berniat ini tuan-tuan, kita hendaklah jaga dan kekalkan niat kita. Dalam kita mandi hadas, dalam kita berwudu, semua ini menuntut untuk kita kekalkan niat kita di dalam melakukan perkara tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya macam kita ambil semayang. Bila ambil semayang, muka kita ni panas tuan-tuan. Komo, okey dah basuh tangan, komo, basuh muka. Bila basuh muka, kita ni panas tengah hari, contoh kita pun ambil air basuh muka tuan-tuan. Kira jalan sekali lah. Jangan ada niat yang lain ketika mana kita membasuh muka tersebut, sebab dia ada beza. Kita kena tahu bahawa ta'rif dalam bab niat ini ialah tamyizul ibadat 'anil 'adat, membezakan di antara ibadat dan juga adat. Mandi pun sama. Dalam bab mandi pun sama. Dalam bab mandi kan ada mandi adat, ada mandi yang ibadat. Bila mandi adat ini mandi yang biasa-biasa, yang tanpa niat. Sebab tu dalam bab mandi ni tuan-tuan, kalau mandi kita lencong sikit tuan-tuan, dalam bab mandi hadas ni kita kena jaga betul-betul. Jangan, sebab tu disebutkan di antara rukun mandi hadas ialah, kata Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawa di antara rukun mandi hadas, mandi janabah, mandi wajib, ialah kena hilangkan najis. Kena hilangkan najis. Niat, tuan-tuan ingat tak lagi niat mandi hadas? Niat tahu kan? Rukun mandi hadas ingat tak? Rukun mandi hadas, mandi wajib ingat tak? Rukun mandi wajib ingat kan? Yang pertama niat, yang kedua meratakan air. Ini pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi Al-Imam Ar-Rafi'i, beliau menambah satu rukun. Apa dia? Menghilangkan najis di tubuh badan. Sebab apa kena hilangkan najis tuan-tuan? Sebab terkadang bila mana kita tak hilangkan najis, dia ada najis di badan kita. Kita siram tadi dengan tujuan apa? Tujuan untuk hilangkan najis, bukan tujuan untuk mandi. Jadi kalau kadang-kadang kita siram, dengan sekali siram najis tersebut tak hilang tuan-tuan, maka ini bahaya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi sendiri kata, kalau kita siram najis tersebut dengan cara kita siram sekali dia tak hilang, maknanya wajib untuk kita hilangkan najis dulu, barulah boleh kita mandi. Contoh biasa kan orang masuk tandas kan, buang air besar, tak tahulah kan, mungkin ada orang buat macam tu. Dia buang air kecil, dia buang air besar, dia tak basuh lagi, dia pakai basuh sekali dengan mandi. Sedangkan mandi tadi ialah mandi yang wajib. Ni bahaya. Ada najis kena paha, kena badan dan sebagainya, ada lagi di badan dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni kena jaga, kena hilangkan dulu. Sebab tu di sini ini cerita berkaitan dengan niat ya tuan-tuan, berkaitan dengan niat. Bila mana kita turun sujud, jangan ada niat benda lain untuk kita turun sujud tadi. Baik, falau saqata liwajhihi, sekiranya dia terjatuh, tersembam daripada apa? Daripada i'tidal. Ada lagi 5 minit. Wajib al-aud ila al-i'tidal,
Maka sekiranya dia ni tersembam, ketika mana dia i'tidal, bangun daripada rukuk, dia i'tidal, tiba-tiba nak kata tersadung pun payah tuan-tuan. Dia pening kepala ke macam mana tuan-tuan, jatuh dia, tak sempat i'tidal, dia sudah turun sujud. Tersembam ke depan, bangun, pam jatuh. Tak sempat pening kepala, pam jatuh. Kira sujud lah. Tak boleh tuan-tuan, dia kena kembali kepada i'tidal terlebih dahulu. Sampai atas tersembam, maka dia kena kembali kepada i'tidal balik. Walaupun tadi dah sampai ke tempat sujud dah rapat dah anggota sujud ni, maka dia wajib untuk kembali kepada i'tidal tadi. Sebab apa? Sebab dia bukan turun dengan sebab niat untuk sujud, dia turun tadi dengan sebab tersembam. Baik. Fa in saqata min al-hawi lam yalzimhu al-'aud bal yuhsab dhalika sujudan. Akan tetapi sekiranya dia tu jatuh bila tuan-tuan, ketika mana dia condong dah nak sujud, nak turun sujud, tapi jatuh tersembam. Jatuh tersembam, maknanya jatuh ni, terjatuh ni tuan-tuan, kita bukan niat, dia jatuh. Bila dia ada niat dah nak turun, cuma turun sampai separuh tu tersembam jatuh. Contoh. Ni bab contoh-contoh ni payahlah, benda ni yang mungkin jarang-jarang berlaku. Maknanya kalau daripada i'tidal tak boleh, tapi kalau dah condong, kata musannif rahimahullahu taala, yuhsabu dzalika sujudan. Semua itu sudah dikira sebagai sujud. Selesai di sini. Ni ada masalah-masalah yang lain ni panjang lagi cerita dia. Jatuh ke tepi, jatuh ni. Maknanya apa tuan-tuan? Selagi mana tujuannya masih ada, di awalnya masih ada untuk sujud, maka boleh tuan-tuan. Kalau daripada i'tidal tadi tidak ada niat untuk sujud, dia niat untuk i'tidal, tiba-tiba jatuh, maka tidak boleh untuk dia dikira sebagai sujud, yang walaupun dia telah sampai ke tempat sujud. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni perbahasan yang panjang sikit. Kata musannif rahimahullahu taala, wa an tartafi'a asafiluh ay ajizatuh wa ma haulaha, dan hendaklah tartafi'a, tinggi, asafiluh, punggung dia, ala a'alihi fil asah, atas daripada bahagian atas tubuh dia. Sujud ni macam mana? Sujud ni ialah dengan cara kita tinggikan punggung kita daripada bahagian atas tubuh badan kita. Maknanya punggung lebih tinggi daripada kepala kita. Ini cara yang kena di dalam masalah sujud. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebut di dalam masalah orang yang sembahyang di atas kerusi, dia tak boleh sujud. Bila mana dia tak boleh sujud, macam mana cara dia nak sujud? Ni dia ada terang di sini, bukan dia terang macam mana. Dia terang kalau orang tu sakit dan sebagainya. Ada seminit lagi tuan-tuan, tak apalah saya ambil sikit. Ya. Dia mesti tinggikan punggung. Kalau orang tu sembahyang atas kerusi, tinggi tak punggung? Tak tinggi punggung. Kalau dia sujud dengan cara dia sujud, dia duduk atas kerusi dan dia tekan, punggung tinggi tak? Tak tinggi. Kan biasakan orang sujud macam mana? Duduk atas kerusi, sujud macam tu kan? Bila sujud macam tu, punggung dia lebih rendah daripada bahagian atas. Sebab tu kalau orang yang boleh duduk atas kursi, nak sembahyang atas kursi macam mana? Dia kena gantikan sujud tadi dengan rukuk sekali lagi. Bukan rukuk, niat sujud, tapi dalam keadaan bentuk macam rukuk. Rukuk, i'tidal, rukuk kali kedua tu rendah sikit daripada rukuk yang dia buat tadi, dengan cara dia tinggikan punggung lebih daripada kepala. Itu cara sembahyang di atas kerusi. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung perbincangan ini di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.